Okay, sekejap saya tengah tunggu dia nak record ni sebenarnya. Okay. Jadi saya cerita tadi 9.2 adalah tulang belakang kepada the whole topic tajuk 9 ni. Okay. 9.1 hari Isnin lepas kamu belajar mengenai polygon. Okay. Kalau kamu ingat saya ada memperkenalkan polygon, pengenalan nombor kan dalam bentuk polygon. Contoh nombor 1 ada satu sudut kan. Gon tu bermaksud sudut ya. Nombor 2 ada 2 sudut, 3 ada 3 sudut dan sampailah nombor yang ke-9 kan. Kosong tak ada sudut lah. Itu pembelajaran di luar bilik darjah. So kalau ada banyak sudut kita panggil dia polygon. Okay, jadi nak cakap setiap bentuk yang terbentuk dekat dunia ni yang ada bucu, bila mana dia ada bucu, dia ada sudut. Okay, bila mana dia ada bucu, dia akan ada sudut lah. Itu adalah 9.1. Kan kamu belajar mengenai bentuk daripada bentuk segitiga, segi empat sampailah bentuk apa? Dekagon yang mempunyai 10 sisi. Lepas tu dia ada formula kan? Formula n tolak 3 per 2 adalah formula bilangan perpenjuru. Siapa? Boleh tak ingat balik yang saya dah ajar minggu sesi sebelum ni? Saya harap kamu ingat lah. Okay? Yang di Telegram pun saya harap kamu ingat. Alright, so kita tengok kepada 9.2. Okay. 9.2, saya tengok buku teks lah habisan. Saya sebenarnya baru balik daripada kios kelab usahawan. Saya baru kemaskan, saya baru balik ke sekolah ni. Dan saya rushing balik ke rumah untuk PDPR semula pun tengah berpeluh-peluh ni. Saya teringatlah kat kamu kan. Budak saya macam mana nanti nak belajar. Okay, so sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran. Okay. Kalau maksudnya pedalaman, dia dekat dalam lah, dalam segitiga. Sebab kita belajar segitiga. Kalau sudut peluaran, di luar lah cerita dia. Okay. Jadi kalau dalam kita tengok ini kita mengenal bentuk-bentuk segitiga. Okay. Yang pertama, kalau kamu nampak lah, nampak tak? Okay. Yang pertama kita ada segitiga bersudut tegak. Okay, apa nama bahasa Inggeris bagi segitiga bersudut tegak? Siapa tahu? Segitiga bersudut tegak. Apa bahasa Inggeris dia? Siapa tahu? Segitiga bersudut tegak. Apa nama bahasa Inggeris dia? Nama bahasa Inggeris dia ialah right angle triangle. Itu adalah segitiga bersudut tegak. So macam mana kita nak tahu dia bersudut tegak? Ni nampak tak ada yang macam ni, yang macam apa kotak ni bermaksud 90 darjah. Jadi kalau kamu gerakkan macam mana bentuk dia, kalau kamu buat bentuk dia macam ni, contoh nak sebut contoh. Tak kisahlah macam mana bentuk dia, asalkan dia ada macam ni bentuk dia. Ini adalah 90 darjah, kita panggil dia segitiga bersudut tegak iaitu right angle triangle. Okey. Yang kedua kita namakan segitiga bersudut tirus. Okay, dalam bahasa Inggeris dia tirus, dia cute. Dia cute. Dia kurang daripada 90 darjah. Jadi bahasa Inggeris kita panggil dia apa rasa-rasa je ni? Kita panggil dia acute angle triangle. Angle triangle. Okay. Dengan arti kata lain, apa maksud bersudut tirus? Bermaksudnya apa kalau tirus ni? Ingat balik yang saya pernah ajar. Sudut apa? Kurang 90 darjah. Okay? Maksudnya angle is less than 90 degree. Okay? Less than 90 degree. So this is angle. So what does it mean by acute? Acute means angle less than 90 degree. So each of these vertex has angle less than 90 degree. So as you can see here, this one we got 55.63, 44.86 and 79.51 degree. Okay, so which is all of the vertices is less than 90 degree lah.
Ni 90 kurang. Okay. And then last kali kita ada segitiga bersudut cakar. Okay, bersudut cakar bahasa Inggeris dia apa? Kita panggil apa? Obtuse angle. Triangle Okay, apa maksud bersudut cakar? Kalau maksud cakar ni maksud dia lebih daripada 90 darjah dan kurang daripada berapa? 180 darjah. Okay, so kita tengoklah ni. Tapi kalau sudut cakar ni kita tengok satu bucu saja. 100 dia lebih. Okay. Okay, saya ada soalan untuk kamu. Okay, berapakah jumlah sudut pedalaman untuk segitiga? Quiz. Siapa tahu jumlah sudut pedalaman? 180. 180. Okay, so saya nak semua orang catat betul-betul. Jumlah sudut pedalaman segitiga ialah 180 darjah. Okay, so ke bahasa Inggeris kita panggil sudut pedalaman ni interior angle. Interior angle. Okay, tak percaya? Jumlahkan. Cuba jumlahkan. Ni jumlahkan. Ambil kalkulator kamu cuba jumlahkan lah. Okay. So kamu akan dapat sudut pedalaman ataupun interior angle is equals to 180 degree. Alright. So kita move on to next notes kat sini. Okay, ni boleh cerita lah. Okay, segitiga sama sisi. Dia cerita pasal sisi. Bila kita ada sisi yang sama, okay, apa maksud sisi sama? Panjang dia samalah, panjang sisi. Tak akan ada sudut yang samalah. Setuju? So disebabkan sudut segitiga adalah 180 pedalaman. Kalau sisi sama, kita bahagikan dengan 3 kat sini. Sebab ada 3 bucu kan. So kamu akan dapat 60 darjah untuk setiap bucu. So you will get 60 degree for each of these vertices. Okay. The same goes here and here. So segitiga sama sisi, bahasa Inggeris kita panggil dia apa? Ada kaitan dengan equal. Kita panggil dia equilateral triangle. Okay. Semua sama sisi. Kalau segitiga sama kaki, ada 2 sisi sahaja yang sama. Saya buat calik 2. 2 ni dia sama lah. So dia sama, kaki dia sama. Bahasa Inggeris kita panggil dia apa? ISO. Sebab sama isosceles triangle. Okay, kalau tak sama kaki, kita panggil dia scalene triangle. Okay, so again, semua sudut pedalaman, hasil tambah dia akan menghasilkan 180 darjah. Cuba you tekan kalkulator ni, tambahkan. Tambahkan, 3 ni dapat tak sama dengan 180? Kan dapat lah. Okay, kalau tak sama kaki, setiap sisi dia tak sama kakinya. Okay, itu cerita dia. Alright, so kita dah belajar mengenai segitiga ni. So kita tengok move on. Okay, ceritalah. Jadi kalau segitiga sama kaki, semua sisi adalah sama panjang. Sisi ni bahasa Inggeris kita panggil sides. Okay, all sides have the same length. And then each of the interior is equals to 60 degree. Okay, each of the interior angle is equals to 60 degree. Okay, so kalau segitiga sama kaki ataupun kita panggil tadi isosceles. Okay, so ada 2 je yang sisi yang sama kaki. So 2 daripada sisinya itu sama panjang. 2 sudut tapak adalah sama. Okay, bilangan paksi simetri. Apa maksud paksi simetri? Bahasa Inggeris dia symmetrical axis. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau kamu ada paksi simetri macam saya ada buku teks kan? Buku teks saya pun lipat 2. Sama tak panjang dia, kiri dan kanan? Sama saya semua kan?
So kita akan ada satu paksi simetri. Okay. So paksi simetri ni bila kita lipat kita akan dapat sama saiz-nya. So dekat segitiga sama sama sisi ni kamu ada 3. Kalau segitiga sama kaki ada 1 je sebab boleh lipat sebelah je sama sisi kan. Sama bentuk yang akhirnya segitiga tak sama kaki iaitu scalene triangle. Ni kita panggil dia scalene triangle. Okay, bila dia tak sama kaki, dia tak akan ada paksi simetri. No symmetrical axis. Okay, so every of the sides is not equal length and then each of the interior angle is not the same. Dia akan dapat berbeza lah. Okay, sebab tu dah kamu nampak ni, satu ni calik 1. So ni gambar dia ada calik 2. Ni gambar dia calik 3. Maksudnya dia punya panjang tak sama. Okay, so far dia nak tanya saya. Boleh tak ikut so far? Boleh. Boleh Alright, good. So kita masuk lagi bawah. Okay, ni tadi. Okay, kalau segitiga bersudut tirus, kita akan ada kurang daripada 90 darjah. Sudut cakar dia adalah lebih daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. So kita tengoklah yang ni. Ni sudut dia kan. Kalau dia kurang, dan lebih 180 sudut cakar. Kalau sudut tegak dia ada segi 4 ni lah. Kita dia. Okay. So berhati-hati kalau sudut tirus kata semua sudut dalam segitiga adalah tirus. Kalau cakar 1 daripada sudut, segitiga adalah sudut cakar. So segitiga tu akan nama dia sudut cakar lah. Okay. So kita tengok. Mari berbincang. Bincang. Benar atau palsu? Okay, yang A, segitiga sama sisi juga adalah segitiga sama kaki. Benar ke palsu? Ni apa? Palsu kan? Apa? Palus pula, palsu. Okay, segitiga sama kaki mungkin juga segitiga sudut cakar. Wow. Okay, sama kaki. So kita cuba ambil sama kaki. Kan macam ni kan? Bila ni sama, mungkin sudut cakar. Mungkin jugalah kalau sudut cakar sini contohlah sini ada 100. Kalau nak jadi 80, kat sini 40. Betul lah. Maksudnya 1. So ni benar. Okay. So yang lagi 2 tu cuba kamu buat C dengan D lah. Cuba fikir dulu saya bagi masa 2 minit. Segitiga bersudut tegak mungkin juga segitiga sama kaki. Ya ke? Benar ke palsu C ni? Cuba bayangkan, sudut tegak mungkin juga segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yang mana atas tadi kan? So dia palsu, betul tak? Dia palsu tak sama pun. Segitiga bersudut tegak mungkin mempunyai paksi simetri. Sudut tegak mungkin mempunyai paksi simetri. What do you think? Mungkin bila masa dia akan ada paksi simetri? Bila dia sama saiz kan? So dia mesti, kalau nak paksi dia kat sini lah, saya nampak kat sini. Maksudnya sudut dia kena sama kat sini. So sini 90, kat sini mesti 45 darjah. 45 darjah. Baru dia akan ada paksi simetri. Tapi kalau segitiga sudut tegak ni, right angle triangle panjang macam ni, katakan 90 kan. Yang ni selalu kita buat 60 darjah, sini 30 darjah. So kalau kat sini dia tak akan ada paksi simetri lah, tak boleh, tak akan ada. Okay, jadi D ni apa? Benar. Dengan hujah mesti ada 45 darjah ni. Okay. Alright. Okay, so kita tengok. Okay, cuba buat 9.2a. Nyatakan jenis setiap segitiga berikut. Saya bagi masa untuk kamu. 1A ni macam mana, B macam mana, C macam mana. Yang ni confirm lah apa nama dia. B ni. B ni kita panggil apa? Segitiga. Segitiga sama sisi. Sama kaki. Sama sisi. Bahasa Inggeris dia apa? Apa? Bahasa Inggeris dia equilateral. Lateral triangle. Okay, yang ini kita panggil dia apa? C.
Segitiga Sudut tegak. bersudut tegak. So ataupun kita panggil dia right angle triangle. Okay, how about A dengan D? Kamu rasa macam mana A dengan D? Dia tak ada apa? Calik-calik dia tak ada pun. Kita boleh agak lah kan? Ini kan? Ni segitiga apa pula? Sama tak? Sama panjang ke? Dia tak cakap pun sama panjang. So kita akan kata dia segitiga tak sama kaki lah. Tak sama kaki. Scalene triangle. Okay, sama juga dengan D. D pun sama D sama dengan A. Sebab dia tak cakap sama tak dia punya sisi dia. Okay, bagaimanakah anda menentukan sudut pedalaman dan sudut keluaran segitiga? Okay. Okay. Di sini kita tengoklah. Okay, cuba kamu tengok. Kamu rasa A tambah B tambah C dapat berapa? 100? 180. Darjah. Setuju? 7. Hasil tambah sudut pedalaman memang 180 darjah. Okay, C dengan D berapa? 180 darjah. 180 darjah Ni hasil tambah sudut pedalaman. Kenapa 180 darjah? Sebab dia adalah sudut pada garis lurus. Ingat lagi kita belajar? Okey. Kalau A tambah B pula, kita akan ada, kalau A tambah B, kita akan ada 180 tolak dengan C. Setuju tak? 7. Okay. So, tengok lagi bawah. B sama dengan A tambah B. Oh. Dia buat sudut keluaran adalah sama. Ni. Ni highlight ni. Sudut keluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pendalaman bertentangan. A tambah B tambah C 180. Ni nombor 1. C tambah D 180 yang kita dapat tadi. Okay, yang ketiga ni. Sudut keluaran. Maksudnya sudut keluaran tu D sama dengan hasil tambah dua sudut pendalaman yang bertentangan. A tambah B ya. Ni yang nombor 3. Tapi selalunya kita tak guna lah. Kita jarang guna yang nombor 3 tu. Kita selalu guna 1 dengan 2 je. Okay. So bila kita dah dapat benda ni, cuba kita tengok kepada contoh. Ini macam banyak kira-kira lah. Jadi bila kita dah faham, kita akan banyak buat kira-kira. Macam tu je lah. Kan macam contoh-contoh ni cara cari X. Lepas tu yang ni cari X kat luar kena cari yang ini dulu. Lepas tu cari X. Ataupun guna tadilah teori yang ketiga. X sama dengan 79 tambah 8 sebab bertentangan dia sama apa? Hasil tambah dia sama kan? Okey, jom kita buat 9.2. Ni kamu akan kira-kira. Cuba kamu buatlah. saya pun nak screenshot soalan ni dulu. Buat kat mana best? PowerPoint ke buat dekat OneNote ni? Okay, PowerPoint kot. PowerPoint. Okay, so saya bagi kamu masa. Cuba kamu buat dulu.
Okey, saya nak buat macam ni lah. Kan. Sambil-sambil kamu buat ni. Ada berapa soalan tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soalan. Okey, saya nak saya akan panggil wakil untuk setiap kelas. Kamu ada berapa kelas yang saya ajar kat sini? Ada 3, betul tak? Okey, kamu ada 3 Okey, jadi saya nak wakil. Wakil. Sambil-sambil kamu buat tu. Wakil apa saya nak buat ni? Wakil kelas. Okey, yang ini saya nak siapa yang nama yang saya sebutkan, dia akan bagi soalan jawapan tu kat dalam grup Telegram Math TV. Grup Telegram Math TV ataupun grup kelas susah sikit lah, grup kelas boleh kot. Bolehlah kamu masuk dalam grup kelas ataupun Math TV lah. Saya akan paparkan kamu punya jawapan pada PowerPoint saya. Okay? Okay, jadi saya letak sajalah. Nombor 1 saya nak kelas bakti. Nombor 2 saya nak kelas mana? Lepas tu kelas iman. C saya nak jujur. Tu macam ni nak buat kan? Saya tengah fikir jap. Saya tahu dah. Saya tahu. Kamu cuba buat dulu. Saya rasa saya nak pakai wheels of name. Wheels of name. Tengok ada berapa orang kat sini. Wheels of name. Siapa yang kena? Kamu buat dulu Kita akan cari nama-nama pelajar ni. Barulah saya tahu siapa ada dalam kelas hari ni. Buat semua soalan tu. Orang yang saya panggil ni dia bagi jawapan lah kan. Lebih senang macam tu Bagi jawapan kat Telegram. Saya tak dengar apa-apa. Cikgu suara cikgu slow ke phone saya je saya tak dengar apa-apa. Yang lain dengar tak suara saya Dengar. Syazah punya setting tu. Setting telefon tu. Tekan pada ni apa nama? Speaker. Kalau tekan audio off memang tak, tak dengar.
Satu iman. Mana no? Yang satu iman. Tak ada kat sini. Yang satu iman. Okay, saya ambil tu batu dulu. Oh, ramai nama. Dia campur nama ayah dia ni. Abdul Ihsan. Jadi susah. Apa? Panjang sangat nama. Yang lain buat dulu, habiskan yang tadi tu, buku teks. Okay, saya buat untuk satu bati ni. Saya nak try, saya nak tengok kan. Ada ke wujud ke tidak orang ni? Nanti next time saya akan try yang pelajar lain jugalah, jangan risau Masa kamu tetap akan ada. Tengok nak buang-buang dulu nama ayah ni, buat panjang sangat. Nanti nama ayah kamu pula yang ada dalam ni. Okay, satu bakti, dia kena bersedia lah. Nama saya sebut ni, dia kena bagi jawapan. Okay, ready to spin. Nombor 1 Sabri Nasha. Nur Sabri Nasha Anissa. Nombor 1. Wujud tak Sabri Nasha? Sabri Nasha. Cikgu tak boleh juga. Setting phone. Kalau tak masuk Telegram lah. Masuk Telegram saja, tak ada masalah. Sabri Nasha ada kat sini? Wujud tak Sabri Nasha? Sabri Nasha ada tak? Macam tak ada je. Nampak tak? So Sabri Nasha dia tak ada dalam kelas saya lah ni. Ketua take note Sabri Nasha tak ada. Wujud, ada orang pesan. Kalau ada, unmute awak. Abdullah Ihsan. Kat mana Abdullah Ihsan? Abdullah Ihsan dekat Telegram. Jawab Abdullah Ihsan. Nombor 1 berapa? Kat Telegram tu boleh on mikrofon tu kan? Memang boleh on ke tak boleh? Cuba cakap sikit kat Telegram tu. Oh boleh. Abdullah Ihsan ada tak tu?
Abdullah Ehsan. Apa jawapan dia? Mana Abdullah Ehsan ni? Tak bercakap ni. Dia buat apa tu? Kamu ni. Okey, siapa nak jawab? P, macam mana nak cari? Senang saja kan? Kena 180 tolak 100 tolak 45. Siapa sama dalam kerja macam saya? Cikgu. Ya. Cikgu. Apa dia nak? Gambar. Gambar? Okey, berapa? Kamu akan dapat berapa ni? Ini sepatutnya dia jadi hitam ni kalau saya buat. Faham. Kejap dia hitam, kejap dia hitam. Okey. Sepatutnya kamu akan dapat 80 tolak 180 tolak 100, 80 tolak 45 dapat 35 darjah. Betul ke? Betul. Siapa dapat macam saya? Dapat kan? Sebab hasil tambah sudut ni adalah 180. Jadi P dapatlah kita tolakkan. Okey. 1B. Macam nak cari P? Hasil tambah ni semua 180. Jadi P adalah, dia sebenarnya kamu boleh buat macam ni. P tambah 90 darjah tambah 43 darjah. Sama dengan 180. Ni kan dalam kerja dia. So, P sama dengan 180 tolak 90 tolak 43. Kamu akan dapat jawapan dia. Cuba buat. Cikgu, tak ada gambar lah. Ada gambar? Oh, maksudnya kamu punya Telegram tu kamu tak update kan? Dia kena update yang terkini. Yang cakap tu kat Telegram ke dekat Meet Kamu kena tengok balik setting telefon kamu tu. Okay. Okay, dapat berapa lebih? 180 tolak 90, 90. 90 tolak 43 dapat berapa? 47 Okay. Darjah. Okay, untuk C, kita ada apa ni? Apa ni? Sama sisi ke sama kaki yang C ni? Sama kaki kan? So, sudutnya kat sini apa? Dia tak sebut pun. Ini kita apa? Sama tak dia punya sudut? Kalau panjangnya sama? Sama. Jadi kita jadikan dia sebagai P. Jadi kes kat sini P tambah 126 sama dengan 180. Okay. So P tambah 126 sama dengan 180 darjah. So you akan dapat 2P sama dengan 180 tolak 126. So P bahagi 2. So 180 tolak dengan 126 dapat berapa? Dapat 54 darjah. Betul tak? So jadi P ni kita Betul. P. So kita bahagikan dengan 2. Okay. So kamu akan dapat sini berapa ni? 27. Sama tak dengan saya? Sama. So sama juga dengan D. D pun sama. P tambah P, 2P. Okay. Sama dengan 180 tolak dengan 96 darjah. Jadi P sama dengan 180 tolak 96, kamu akan dapat berapa? 84.
84 kita bahagikan dengan 2. Okey, so kita dapat berapa ni? 42 darjah. 22. Pandai. Okey? Okey. Itu nombor 1. Okey, kita nombor 2. Cari nilai X dalam setiap darjah berikut. Wah, soalan ni macam best je kan? Okey, yang ni dia bagi kamu sisi yang sama. Bila sisi sama, kamu akan ada sudut yang sama dekat bawah ni. Okey, jadi kita sama juga macam tadi. Kalaulah saya buat ni sebagai P kan. Jadi sama juga. So saya ada 2P sama dengan 180 tolak 66 darjah. Okey, berapa saya dapat? 2P sama dengan 180 tolak 66. Berapa saya dapat kat sini? Berapa? 114. 100. Okey, jadi kita nak P saja. Jadi kita bahagikan dengan 2. 2 tak nak kan bagi dengan 2. Okey, berapa dapat sini? Asalnya darab pindah jadi 2 kan? Ataupun kita boleh buat 2P per P. Sini kan kita bagi 2. So ni cancel. Sini matikan. Sini dapat 57. Betul ke? Betul. Dapat 57 darjah. Sama tak? Dapat. Okey. So P, kalau P 57, okey, X macam mana nak cari X? 180 tolak 57. Pandai. Jadi X sama dengan 180 tolak 57. So kamu akan dapat X tu berapa? 123. 123 darjah. Okey, bagus. Okey, so yang B pula kita ada ini 90 darjah. Okey, ini kalau kita tolakkan 180 tolak 144. Berapa? Dapat berapa? 36. 36 Okay, jadi kita nak X. So ni 36. So X sama dengan 180 tolak 90 tolak 36. So 90 tolak 36 kamu akan dapat berapa? 54. Betul ke? Betul. Betul Okey, yang ini tadi, okey C, cuba guna prinsip yang ketiga. Kalau kita kira macam lebih kurang sama lah kan. Nanti kamu guna cara biasa. Maksud saya cara biasa tu jumlahkan, cari berapa, tolak kan. Tapi sebenarnya ni kamu boleh terus dapat. Macam mana tadi dia buat? Kan dia kata hasil tambah sudut bertentangan, betul ke? Saya kena tengok balik apa benda dia cakap tadi. Agak buku teks tadi tu. Tapi kena hafal lah. Sudut perluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Kita cuba try. Pedalaman ke benda soalan ni? Pedalaman. Ni pedalaman. Sudut perluaran ni kan luar X adalah sama dengan hasil tambah sudut bertentangan yang pedalaman ni. So ni sama dengan X sama dengan 44 tambah 38. Terus dapat macam tu. Ni kalau gunakan kaedah yang 3 lah. Ni kaedah macam apa hafal kan. So kamu dapat X kamu berapa sini? Dapat 82 ke? Betul Ya. tak? Okey, sekarang kita cuba gunakan kaedah biasa. Maksud saya kalau biasa tu, saya dulu sini 180 tolak 44 tolak 38. Berapa kalau 180 tolak 44 tolak 38? Dapat berapa? Kaedah yang biasa kamu buat. Nak tengok, sama tak jawapan dia? Berapa? 98. 38. 98. Okay, so kaedah biasa. Saya buka bawah sikit. 180 tolak 44 tolak 38. Kamu dapat berapa tadi? 98. 98. 98. Saya tak kira Ya. ni.
Okey. Jadi kalau X sama dengan 180 tolak 98. Dapat tak 82? Dapat. Sama kan? So kita boleh guna pakai kaedah itu. Okay. Okay, seterusnya ni. Ni pun sama juga. Kita boleh gunakan yang kaedah ketiga. Cuba guna kaedah ketiga tu. Kaedah ketiga dia kata sudut peluaran sama dengan hasil tambah sudut bertentangan yang kat dalam. Jadi maksudnya 152 sama dengan X tambah X. 2X terus. X sama dengan 152 bahagi 2. Dapat berapa? 7, 2, 14, 76. Dapat 76 ke? Dapat Ataupun kamu nak guna kaedah satu lagi lah. Ni cari kat sini dulu. Tolakkan 180 tolak 152. Kamu dapat berapa 180 tolak 152? 28. 28. So kalau sini dapat 28, so kamu boleh buat 2X sama dengan 180 tolak 28. Dapat berapa? 152 kan? Sama So jalan kerja dia sama. So boleh gunalah yang tadi tu. Hasil tambah sudut keluaran sama dengan sudut keluaran sama dengan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Okay. So bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Ni memang makin susah lah cerita dia. Nampak kan soalan dia kan? Memang makin susah. Banyaklah. So kita cuba tengok latih diri ni. 2 soalan. 10 minit lagi. Kamu cuba buat. Saya lupa saya kena buatkan kehadiran kamu kan? Kamu buat dulu sambil saya nak handset. Okay, so kita try latih diri 9.2C Cikgu saya minta izin leave awal boleh apa, nak buat apa tu? Pergi vaksin ke? Mungkin 10 minit lagi. Cuba buat soalan latih diri. Okay, sambil tu satu bakti dah boleh isikan kehadiran di Telegram. Tak kisahlah kamu masuk Meet ke masuk Telegram kamu kena isikan kehadiran tu. Ya. Okay, kemudian satu iman saya dah buat. Okay, last sekali satu jujur saya dah buat. Tandakan kehadiran kamu kat Telegram sekarang. Latih diri Soalan dia menarik. Kalau dah pandai latih diri, mahir diri kan. Mahir diri ni banyaklah yang kita dah belajar tadi tu. Soalan dia. So kamu boleh buat lah dengan body dilam lagi kan. Nanti minggu depan kita tengok sisi 4 pula. Tapi dah sisi 3, sisi 4 pula. Tu cerita dia So saya suka soalan macam ni. Dia macam banyak kena kira dan fahamkan sudut-sudut tu lah. Okay, berapa dapat kita tengok. PSR adalah garis lurus. Itu nilai X dan Y. Kita ada 2 calik. 2 calik maksudnya sama sudut.
bila kita sama panjang. So sini pun kita dapat X lah. Setuju? Setuju atau enggak setuju? No. Okay. So kita terus dapat kat situ lah. Kalau saya nampak lah. Sini ada X, 2X. So kita ada 2X sama dengan 180 darjah tolak dengan 68. Okay. So kita dapat berapa kat situ? 100. Dapat berapa? 112 sama tak? So X sama dengan 112 bahagi dengan 2. So dapat berapa? 56. Dapat tak sama dengan saya 56? Okay. So Dapat. sini 56. Okay. Y, kita boleh cari macam-macam cara ataupun sebenarnya kita boleh gunalah. Ni kan pedalaman, ni sudut keluaran lah kiranya macam ada, ni ada satu sudut keluaran. Ataupun kamu boleh gunakan, ikutlah. Ni terbagi kan, maksudnya saya nampak apa ni. Kita try lah, betul tak kita buat yang Y pula. Sebab ni kat luar, yang X ni kat dalam tapi dia bertentangan kan. So Y sama dengan 2X. Kalau saya lah, kita try tengok boleh sama ke tidak. Kalau tak sama mungkin bukanlah teorinya, macam tak selamat kan. Okay, cuba kita dapat 2X, kita dapat 112 untuk Y. Kita try alternatif, kaedah biasa. Kaedah biasa untuk cari Y. Sebanyak buat. Okay, kalau saya ni 56, saya tahu kat sini adalah 180 tolak dengan 56 dulu. Untuk cari, kalau sini saya ada P lah, saya cari P. So, contohnya lah So, 180 tolak 56. 124. So, P saya dapat 124. Jadi, sini P 124. Kita tengok, betul ke yang saya buat tu? So, Y sama dengan 180 segitiga tolak 124. Yang P ni tolak dengan 24. Berapa yang saya akan dapat? Saya dapat 32. Jadi sebenarnya yang ini kita tak boleh buat lah. Jadi sebenarnya yang ini kita tak boleh buat. Tu maksudnya bahaya kan? Terlupa kan? Sebab soalan ini walaupun dia bertentangan, kita nampak ni keluaran tapi dia duduk kat dalam hakikat dia. Saya main try tadi. Cuba. Boleh ke? Tak boleh gunalah ni kan. Sebab kita ingat dia duduk kat luar tapi still dia duduk dekat dalam segitiga. Jadi susah jugalah. Konsep nombor 2 mungkin boleh guna sebab Y ni memang dekat luar. Okay, so kita tengok. Hitung nilai X dan Y. Yang kedua. Yang ni nampak tak ada dua calik. Apa maksud dia? Ni nama dia apa? Segitiga sama. Semua sama ni. Sama sisi Isosceles. Macam nak eja tu. Okay, kalau sama sisi, automatically sudut dia sama, bahagi 3. Jadi 180 bahagi 3, kita dapat berapa? 60. 60 darjah. Okay. So S kita dapat 60. Okay, jadi sini 60. Okay, and then kita boleh dapat ini kita ada dua calik, maksudnya sama sudut lah kat sini Jadi kita ada 118 kat situ, maksudnya macam mana buat? 180 tolak 118 kita bahagi dengan 2 untuk dapat yang 2 ni kan. So kamu tolakkan. Kamu dapat berapa tu? 31 darjah So kalau sini 60, sini 31, macam mana nak cari Y? Y sama dengan 180 tolak 31 tolak dengan 60. Setuju tak? Berapa dapat? Dapat tak 89?
Dapat. Dapat. Okay? Okay, best tak tajuk ni? Banyak kira Okay, so kerja kamu buat modul nilam. Muka surat berapa homework tugasan? Standard lah saya kan. Lepas kamu belajar ni, kamu kena buat modul nilam. Muka surat 95 sampai 98. Banyak juga tu. Buat modul nilam dulu. Kalau rasa nak ekstra latihan, inilah latihan kamu. Mahir diri. Kan? Modul nilam pun kita ni. Tapi kita akan cover modul nilam lah. Yang ni saya tak ni untuk kamu. Jawapan pun ada kat belakang kan, buku teks kan. Saya akan cover modul nilam. Okay, so kita akan jumpa next class lah hari Isnin. Nak habis dah. Ni kalau minggu depan ni saya buat sesi 4 ni, dah boleh habis dah semua. Sesi 4. Minggu depan dah boleh habis bab 9. Bab 10. Nak habis lah kan. Tapi tak apa, kita punya sesi pun sampai tahun depan kan. So kita relax lah kan. Relax gitu Tapi buat kerja tu konsisten lah. Konsisten, slow and steady. Yang penting kita fahamkan konsep dia. Okay. So ada apa-apa nak tanya saya? Okay, kita doakan abang dengan kakak kamu nak balik dah ni kan. Saya pun nak menyambut mereka lah hari Ahad ni. Jadi kalau kita dah bertukar fasa, selangor tukar fasa 4, saya sambut kamu pula. Kita belajar dekat kelas. Okay? Kamu doakan yang terbaik lah insyaAllah. Belajar macam ni pun okey kan. Tapi kamu kena stay remote lah. Ni macam online ni sebenarnya it's all about yourself. Diri kamu. You kena ada you punya own self motivation. Sebab kamu kena tengok betul-betul the screen, you need to understand kan. Kena faham betul dan sebagainya. Kalau kamu cuai keciciran, saya tak ada kat situ kan. Nak tengok kamu faham ke tak dia ni. Tak ada kat situ. So it's all about yourself. Kamu nak, kamu akan dapat. Kamu tak nak, kamu tak dapat lah. Kalau kat sekolah, saya ada kat situ kan. Saya nampak lah kamu buat apa. So saya doakan siapa yang istiqamah dia ikut kelas saya, dia akan dapat apa yang saya ajar ni, dia akan hadamkan, insyaAllah dia akan cemerlang dalam result matematik. Okay? InsyaAllah. Amin. 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 Okay, so kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay semua, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Have a nice weekend.